So insyaAllah tajuk kita yang terpampang besar di depan itu adalah ila ayyi syai'in nad'un nas, kepada apa kita menyeru manusia. Okey. So asasnya ini adalah satu tajuk yang dikeluarkan daripada himpunan himpunan risalah yang dikarang, sama ada dikarang sendiri ataupun ditranskrip oleh para followers Hasanul Banna. Dan ini adalah risalah nombor 2 ataupun nombor 3 di antara risalah yang awal dirakamkan dalam himpunan risalah Hasan al-Banna. Dan terjemahan ringkasnya inilah kepada apa kita menyeru manusia. Ila ayyi syai'in nad'un nas. Okay. So, sebab tu anda perlu pergi kepada slide nombor 2. Cuba tengok slide nombor 2. Anda tulis apa? Anda kena mula dengan penafian dulu. Kenapa? Ana satu ketika dulu bila ana menyampaikan apa-apa saja bahan, satu ketika dulu tu mungkin 5, 7 tahun lepas, 9 tahun lepas lah. Okey. Satu ketika dulu bila ana menyampaikan bahan-bahan yang bersifat fikrah begini dalam bentuk daurah ke usrah ke apa, dia agak mudah. Maksudnya kita kadang-kadang tidak terlalu memikirkan sangat sebenarnya apa yang dimaksudkan oleh penulis ke macam mana nak kita nak apply apa yang kita dapat dalam bahan tu kepada kehidupan seharian kita ke, dengan isu-isu semasa ke. Tapi semakin ana membesar dengan tarbiyah ni dan semakin ana menghadapi realiti hidup sendiri, ana dapati bahan-bahan fikrah ni perlu dicanai, perlu dipastikan dia bersedia untuk dijamah oleh audiens yang mendengar. Ana pun tak tahu ni siapa dengar ana ni. Ana takut juga entah orang yang ana kenal ke, orang yang ana tak kenal ke, orang yang peringkat kefahamannya bagaimana, pengalaman kehidupannya bagaimana, pengalaman tarbiyahnya bagaimana. Sebab tu dia sangat mencabar untuk menyampaikan satu topik yang bersifat fikrah ni, bersifat ideologi yang akan membentuk cara kita hidup, cara kita bekerja, cara kita beramal dan sebagainya. Okay? So, anda kena mula dengan penafian dulu. Slide yang anda buat ni, anda boleh jamin dengan antum, siapa yang pernah dengar tajuk ni kat mana-mana ke, anda boleh jamin yang antum akan pelik dengan slide yang anda susun ni kerana anda cuba untuk simplify, anda cuba untuk rumuskan sebenarnya apa yang Hasnul Banna nak sampaikan dalam risalah ni. Okay? Sebab tanpa mengecilkan peranan Al-Banna, tanpa memperkecilkan sumbangan Al-Banna, tulisan dia kalau kita lihat dalam kitab yang besar tu, Majmu'at Rasail tu, nampaklah dari sudut dia sangat bukanlah sangat random, dia sesuai untuk diucapkan. Okay? Dia sesuai untuk diucapkan. Bahkan kebanyakan risalah Al-Banna ni adalah dalam bentuk ucapan, sama ada di transkrip ataupun asal Al-Banna tulis semula. Tapi dia berasal daripada sebuah ucapan yang akhirnya dijadikan satu karangan. Maka kita boleh expect satu benda yang bersifat ucapan nak terjemah kepada karangan, mestilah ada benda yang akan sukar difahami bila dibaca. Tapi mungkin boleh difahami bila mendengar. Kerana ada suasananya, ada nadanya, tapi bila disebut tu dia kena fahami dengan teliti lah. So, konten yang Ana share pada antum pada pagi ni insyaAllah sampai ke hujung nanti adalah satu konten yang Ana cuba curate, Ana cuba bentuk sendiri supaya yang pertama Ana sendiri pun tahu apa Ana sampaikan. Ana tak mau jadi pengajian kitab pula. Sebab fikrah ni dia bukan menghabiskan kitab. Siapa ustaz-ustaz yang ada kat sini, fikrah ni dia bukan menghabiskan kitab. Kita bukan dah habis belum bahan dengan tajuk ni daripada buku ni. Dia bukan poinnya tu. Dia bukan poinnya dah habis belum baca Majmu'at Rasail. Okay? Dia bukan poinnya itu. Poin fikrah ni adalah kamu dapat apa daripada benda tu. Apa yang kamu dapat dan apa benda yang mengesani kehidupan kamu, mengesani amal kamu. Itu yang pertama. Itu yang pertama sekali. So, Ana susun kerana Ana sendiri nak faham. Ana sendiri nak betul-betul faham apa yang Ana baca, apa yang Ana sampaikan. Yang kedua adalah Ana harapkan dengan susunan yang begini, dengan bentuk rumusan begini, antum dapat memahami dengan dengan clear lah apa yang perlu antum dapat daripada tajuk ni. So, Ana pergi kepada point tu. Ringkas ya, Ana harap tak lama sangat. Part ni. Fikrah beza dengan realiti. Okay. Fikrah ni bersifat teori. Realiti ni aplikasi. Antum akan jumpa sama ada antum dah baca atau belum risalah ni,
ada banyak poin dalam risalah Hasan al-Banna, bahkan dalam risalah yang anda nak share sendiri pada pagi ni, dia adalah teori, tapi dari sudut praktikalnya mungkin perlu dibincangkan. Dari sudut realiti, isu-isu semasa yang akan kita hadapi, kita mungkin akan lebih detail, kita akan anggap tu case by case. Dia tak sama untuk semua case. Macam mana nak mudahkan Contoh Hasan al-Banna ada bincang isu antara kita ni kan gerakan Islam. So sumber kita Islam. So kita kena menolak sumber-sumber komunisme, sosialisme dan sebagainya. Okay? Liberalism, nilai-nilai lain kita tolak. Nilai yang pertama adalah Islam. So itu fikrah. Itu fikrah, dalam bentuk fikrah. Tapi dalam realiti, adakah maksudnya kita ni nak menolak segala benda yang ada kat luar sana, kita kena letak Islam saja? Dia tak semudah tu. So untuk realiti, dia kena bincang secara secara terperinci lah. So dia tidak semudah yang dijangka bila kita bincang secara teori. Tapi pagi ni kita nak bincang teori nak bincang pasal nilai-nilai liberalisme, hak asasi manusia semua tu di daurah lain lah. Cuma pagi ni anak nak bagi teori fikrah tu supaya tak adalah antum keluar daripada daurah ni kita terus memandai-mandai, kita cakap nilai itu salah, nilai ini salah dan tolak semudah begitu saja. Dia tidak semudah itu dari sudut realiti. Tapi fikrahnya kita kena pegang lah. Okey, Islam adalah segala-galanya. Betul, fikrah tu kena pegang. Tapi di realiti, bila kita berhadapan dengan community, berhadapan dengan isu semasa, dengan cabaran-cabaran tertentu, dia kena tengok secara case by case lah. So dia kena melibatkan orang-orang yang pakar dalam bidang tertentu untuk kita berikan solution. Okay, itu benda pertama nak sebut. 1920-an ketika risalah ini ditulis berbanding dengan 2021. So apa antum expect dari sudut masa? Tentu sekali masalah yang berlaku pada zaman itu berbeza dengan masalah yang kita hadapi pada zaman sekarang. Dan risalah ini terbentuk berdasarkan masalah itu juga. Ada benda-benda, faktor-faktor luaran yang menyebabkan Hasan al-Banna menyebutkan kalimah-kalimah itu. Sesuai lah untuk zaman dia. Tapi untuk zaman kita, apa yang diucapkan al-Banna ni mungkin ada sebahagian kita kena fikirkan semula. Macam mana kita nak memahami perkataan tu. So, sebab tu nak kena keluarkan benda ni. Supaya yang tu faham, apa benda yang menyebabkan akhirnya anda kena susun semula ila ayyi syai'in nad'un nas ni supaya kita dapat memahami yang sebenar-benarnya. Kita tak nak terikat dengan zaman tu. Kerana zaman tu masalahnya berbeza dengan zaman sekarang. Keadaannya berbeza. Mesir versus Malaysia. So di Mesir dan di Malaysia, lokasi dan geografi sendiri pun telah menyebabkan kita bukanlah payah. Dia menyebabkan kita aware bahawa kita berhadapan dengan satu risalah yang ditulis di Mesir untuk orang Mesir secara khusus sebenarnya. So kita di Malaysia kena bawalah kita punya kerangka masalah, kerangka budaya tu untuk kita memahami apa yang dimaksudkan oleh risalah ni. Dan demikian tajdid tak apa, nanti panjang pula cerita. Ringkasnya untuk antum tahulah apa benda yang akan menjadi pertimbangan anda sendiri untuk memahami dulu apa yang disampaikan oleh ila ayyi syai'in nad'un nas ni. Kemudian anda harap anda dapat menyampaikan kepada antum dengan baik dan tepatlah, supaya kita tidak menyalahgunakan risalah ni dan juga kita tidak memahami dengan tersasar lah. Betul al-Banna tidak suci, al-Banna tidak maksum. Dalam masa yang sama, apa yang betul kita kita setuju, apa yang nampak tidak tepat, kita fikirkan macam mana untuk kita baiki dia. Okay? Terus next, kita dah masuk slot pertama. 9.26 slot pertama. Channel kita ni, kita baru masuk slot pertama. Kita akan ada slot kedua nanti. Ana harap Ana menjaga masa dengan baik. Memang sampai pukul 12, tapi Ana lebih awal habis lebih baguslah untuk kita semua, insyaAllah. So, untuk slot 1, Ana cuba dapatkan apakah dia gist ila ayyi syai'in nad'un nas ni. Soalan pertama. Next. So, bila kita kata kepada apa kita menyeru manusia, biasa perkataan begini dia akan diberi kepada siapa? Siapa yang akan ditanya dengan soalan ini? Kepada apa kita menyeru manusia? Anda tak dapat berinteraksi dengan antum ni, antum jawablah masing-masing dalam hati. So bila perkataan soalan ni muncul, kita kena cuba letakkan satu simple drama kecil untuk kita memahami apa yang berada di sebalik risalah ni. Risalah ini diucapkan oleh al-Banna. Soalan ini muncul, ditanya kepada siapa? Kepada para da'i lah. Kepada mereka yang telah meletakkan dirinya seorang Muslim yang committed kepada tanggungjawab dakwah. Asal usul kepada persoalan tu lah. Kita
kena bermula dengan kita tanya sendiri kita okey, kita ni adalah orang yang telah menyerahkan diri kita untuk Islam. Orang yang telah meletakkan diri kita posisinya adalah sebagai seorang dai lah untuk mengajak orang. Tapi mengajak orang kepada apa? So inilah persoalan yang dimunculkan pada title risalah ni. So yang ana rasa ana suka dengan risalah ini adalah dia bawa satu topik besar dulu, iaitu tentang erti hidup. Jom kita tengok. Next. So bila sebut tentang erti hidup, kita ingat soalan-soalan ni kita dah tak payah tanya lagi lah tentang erti hidup, kau hidup untuk apa? Tapi ini soalan besar, ini adalah soalan yang sangat besar di sisi ikhwan dan muslimin, di sisi kita lah. Untuk kita, soal erti hidup tu adalah benda yang sangat big, benda yang sangat serius. So dia benda yang perlu di-refresh semasa demi semasa, dan benda yang akan selalu kita tidak jemu, kita akan tanyakan selalu lah. Okay? Dan kita tengok dulu, Hasan Banna ada sentuh tentang fungsi Al-Quran. So kalau pun tengok dalam sirah, Siratul Nabi SAW. Nabi SAW terima wahyu 40 tahun. So ni gambar apa ni? Ini gambar apa nama ni? Gua Hira lah. Nabi naik bukit menuju ke satu gua lebih kurang 300 meter daripada Makkah, daripada kota Makkah. Dan di sanalah Nabi bertahanus dalam beberapa ketika, sebagian riwayat sebut selama 2 minggu, 3 minggu Nabi berada di sana. So Nabi SAW dalam satu emosi yang sangat mencabar, kerana Nabi SAW ni hatinya sensitif. Nabi melihat umat menghadapi masalah demi masalah. Masalah kepercayaannya, masalah pertimbangan akal, neraca akal ni pun pening. Hidup ni tak tahu nak menuju ke mana, untuk apa. Kemudian isu berhalanya lagi, isu penindasan, isu kezaliman, isu hak asasi manusia yang tidak betul-betul dipasakkan dalam masyarakat Mekah. So Nabi melihat segala bentuk jahiliah di Mekah. Okay. So Nabi SAW dalam beberapa tempoh Nabi bertahanus, Nabi berkhulwah seorang diri di Gua Hira. Dalam satu tempoh tertentu itu adalah dalam satu bentuk ritual, kalau nak boleh guna perkataan tu, satu ritual yang telah dilakukan oleh atuk Nabi SAW sendiri. Dalam sirah sebenarnya Gua Hira ni dah menjadi tempat atuk Nabi sendiri pun, sejak Hashim sendiri. Dia jadi tempat untuk menenangkan fikiran, macam betapalah So Nabi meneruskan tradisi itu kerana itu adalah tempat yang dianggap tempat yang mendatangkan ketenangan. So Nabi jiwanya sensitif, Nabi tertekan melihat apa yang berlaku kat sekeliling Nabi SAW. So Nabi naik Gua Hira. Okay. Kemudian berlakulah peristiwa yang dirakam oleh hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah itu. Jibril turun kepada Nabi SAW. So Jibril peluk Nabi SAW kuat-kuat, Iqra, maka turun surah Alaq, dan Nabi menggigil dan turun ke bawah, pergi ke rumah Khadijah, meredakan Nabi SAW dan bawa Nabi kepada Waraqah bin Nawfal. Itu kisah ringkas yang kita tahu bagaimana penurunan Al-Quran kepada Nabi SAW. So, apa antum expect? Apa sebenarnya fungsi Al-Quran? Okay. Kalau kita tengok pada generasi kita hari ini, kalau kita compare, bagaimana Al-Quran memberi kesan kepada kita, nak dibanding dengan Quran memberi kesan kepada generasi sahabat, bahkan Nabi SAW sendiri. Okay. Ana sebab Ana ni ustaz kan, so selalulah jiran ke ataupun sesiapa sajalah yang akan hantar anak dia belajar Quran dengan ataupun ada makcik-makcik daripada mana-mana KL ke apa, dia jemput, ustaz boleh tak tolong ajar Quran. So dalam kepala kita, Quran tu apa? Dalam kepala kita, Quran itu adalah satu kitab yang munazzal, yang diturunkan oleh Allah Ta'ala untuk memberi hidayah kepada kita lah. Tapi bila jiran jemput kita untuk ajak anak dia baca Quran, untuk ajak anak di Quran, makcik-makcik di KL jemput anak untuk mengajarkan mereka Al-Quran, bila anak tiba di situ, anak difahamkan bahawa Quran itu dengan maksud belajar tajwid. Belajar tajwid. Bahkan baru ni viral kan, ada seorang ustaz tu, dia buat kelas tajwid yang harga beribu-ribu tu kan. Anak tak nak bincang ke situ, tapi poinnya adalah masyarakat kita memang melihat Quran tu, image-nya adalah tajwid. Quran ni image pertama dia adalah tajwid, kena baiki tajwid.
Bahkan dalam kadang-kadang dalam kelas tadabbur yang nak buat sendiri pun ada makcik yang macam tanya, "Ana, boleh ustaz makcik ni nak tadabbur Quran tajwid tak betul lagi ni?" Okey. So memang dalam kepala kita, seorang Muslim di Malaysia, ada satu stigma, stigma dalam berhadapan dengan Quran. Kita anggap bahkan Quran tu seakan-akan 80% adalah tajwid. Okey. Bahkan Quran tu kadang-kadang nampak 80% adalah tajwid. Maka sampailah umurnya dah menua pun, dah meningkat tua, masih nak tanyakan soalan-soalan tajwid, masih nak fikir macam mana bunyi dad yang aku sebut ni dah betul ke belum? Okey, betul ke huruf za dengan zai aku sebut ni tepat tak? Za, sa dengan sa tepat tak? Soalan tu bagus, tapi stigma bahawa Al-Quran itu 80% adalah tajwid sangat bahayalah, kerana akhirnya kita telah tersasar daripada fungsi Al-Quran itu yang sebenar-benarnya. Okay? Dan inilah yang telah diminta oleh Al-Banna untuk kita baiki. Okay? Hidup kita sendiri pun, kita kena baiki interaksi kita dengan Al-Quran, supaya Quran itu berfungsi dengan betul. Bukan Quran ini berfungsi semata-mata untuk kita ambil pahala daripada dia. Okay? Kita sangat suka hadis Nabi SAW yang menyebutkan satu huruf tu bernilai 10 kebaikan, 10 ganjaran. Okay? Maka kita pun harapkanlah dengan bacaan kita khatam Quran tiap tahun, kita mendapat ganjaran-ganjaran tersebut. Bagus, bagus. Tapi sebagaimana kita di sekolah, sebagaimana kita dengan ibu ayah kita sendiri pun, kadang-kadang adalah ganjaran tertentu yang mak tu cakap kan, kalau pergi sekolah, mak belanja itu, mak belanja ini. Kalau skor exam, mak belanja ni, mak belanja itu. Kalau jemur kain, mak belikan coklat. So macam-macam lah tawaran yang ibu ayah kita tawarkan, yang guru-guru kita tawarkan di sekolah. Tapi kita pun faham, sebenarnya bukan itu yang sebenarnya yang ibu tu nak. Bukan itu sebenarnya semata-mata benda yang mak dan ayah dan gurunya nak dicapai. Okay? Dia nak memastikan anak dia tu buat benda tu dengan bersungguh-sungguh lah. Tapi bukanlah dengan dengan dia tawarkan benda tu, dia nak bagi benda yang dia tawarkan. Tu faham apa nak sebut ni? Supaya kita tak tersilap antara tawaran Allah Ta'ala, antara motivasi Allah Ta'ala dengan fungsi sebenar apa yang Allah suruh tu. Okay? Allah suruh kita dekat dengan Quran untuk kita dapat manfaat daripada Quran. Tapi yang berlaku adalah kita terkejar-kejar dengan ganjaran tu, tapi terlupa akhirnya dengan fungsi asal Quran yang turun kepada kita. Dan itu adalah satu benda yang Al-Banna tekankan. So untuk para duat, bila ditanya kepada apa kita menyuruh manusia, yang pertama dia kata kita nak kembalikan manusia ini supaya dia nampak Quran itu akan memberikan jawapan kepada dia tentang hal ehwal dirinya, tentang keadaan dirinya, tentang erti hidup dia. Okay, next. Lama sangat kat slide ni. Next. Okay. So, dalam Quran ada sebut ada beberapa ayat Quran yang menyentuh tentang erti hidup. So, Al-Banna sebut kita kena baiki dulu neraca hidup orang. Dan kita kena tahu, bila hadis yang menyatakan siapa yang mengajak orang untuk meluk agama Islam, dia akan dapat dunia dan seisinya. Dia akan mendapat unta merah dan sebagainya lah. Asal kenapa ada benda yang ada hadis begitu? Kenapa kalau ajak orang peluk Islam tu satu benda yang sangat big? Kenapa pahalanya melampau-lampau nak dibanding dengan pahala-pahala yang lain? Kerana mengubah neraca hidup ni adalah benda yang sangat besar. Kita boleh ubah orang tu. Misalnya lah kalau kita nampak orang yang tak tutup aurat, tak pakai hijab ataupun seorang yang bercakap dengan bahasa yang kasar. Kita boleh tegur dia sekali, engkau ni berhentilah mencarut, ataupun engkau ni pakailah hijab, engkau ni berhentilah merokok. Kita boleh berikan arahan dan juga dakwah yang bersifat begitu. Yang bersifat apa ya? Yang bersifat sangat juz'i. Dia sangat menyentuh kepada isu-isu yang terperinci macam tu. Kita boleh baiki dia pakai hijab. Tapi kalau tak ubah dia punya neraca hidup, tak ubah erti kehidupan dia, dan apa gunanya dia pakai hijab? Sampai satu masa nanti dia akan mula hilang sebab kenapa nak pakai hijab bila kita dah tak ada. Contohnya lah mak ayah dengan anak-anak, anak sentuh tentang benda-benda yang bersifat parenting, sebab anak pun ayah juga. So dengan anak ni ada macam-macam masalah yang anak tu buat. Misalnya lah anak tu jenis ini, na'udzubillah, kita tak nak anak kita berlaku macam tu. Mestilah ada satu isu, anak kita tak pakai hijab contohnya. So sebagai seorang ayah, apa kita buat? Mungkin benda yang paling pantas kita fikir adalah kita marah dia, suruh dia pakai hijab sekarang juga.
Okay, kita suruh anak kita pakai tudung sekarang. Okey. Okey, anak tu akan pakai tudung. Selama kita ada dengan dia lah. Esok bila dia keluar, apa berlaku pada dia? Bila kita dah tak ada dengan dia, ataupun bila kita telah mati nanti, apa berlaku kepada anak tu? Adakah anak itu akan meneruskan pakai hijab dengan ketiadaan kita? Okay? Tentu sekali tak lah. Sebab kita telah meletakkan satu standard kenapa engkau kena pakai tudung, kerana aku suruh. Kerana aku tak suka, kerana aku marah kau tak pakai tudung. So sebab itu, membaiki neraca hidup adalah lebih besar daripada kita baiki benda-benda yang bersifat cabang ataupun juz'i itu. Okay? Harap tu faham poin Ana. Okay? Kalau kita marah anak ataupun kawan kita marah dia isap rokok ke apa, masa kita ada dengan dia je lah dia tak isap rokok. Selagi tak baiki neraca hidup dia, dia tidak akan meninggalkan apa benda yang buruk yang berada di tangan dan juga mata dia dan kaki dia kan. Okay? So dengan membaiki neraca hidup, kita akan ubah segala urusan dalam hidup dia. Dia akan baiki. Ada ingat ada satu cerita popular yang Ana harap cerita ni sahih lah. Ni bukan cerita zaman sahabat zaman Nabi ni. Ni cerita zaman kita. Ada seorang merabi. Dia bawa usrah. Dan ni usrah akhwat. Sebab ni cerita turun-temurun macam cerita warisan dalam kalangan ikhwah akhwat pula kan. So, ahli-ahli usrah tu adalah seorang yang tak pakai tudung. Ada seorang yang tak pakai hijab. So, datang usrah, hari pertama tak pakai hijab. Okay. Dan naqibah yang jaga usrah tu tak pun menegur akhwat tu, yang join usrah tak pakai hijab ni. Join usrah tak pakai tudung. Dan hari kedua datang, hari ketiga datang, sampailah lama dalam tempoh dia di tarbiyah, akhirnya tiba-tiba datang usrah memakai hijab, memakai tudung. Maka ditanyakanlah naqib dan kawan-kawan dia tu, adik usrah, kenapa pakai tudung? Okay. Sebab dalam usrah tu tidak pun ada suasana yang menyuruh dia pakailah hijab, pakailah tudung. Walaupun dia datang usrah tak pakai tudung. Okay. So akhirnya apa yang dijawab oleh khawat yang tak pakai tudung, yang akhirnya pakai tudung tu? So dia kata, kerana dia rasa terkesan dengan pengisian dalam usrah tu, yang menyebabkan dia semakin hampir dengan apa sebenarnya erti hidup dia, yang akhirnya erti hidup tu sendiri yang akan membaiki kehidupan dia. Bukan teguran daripada naqibah dia suruh pakai tudung. Okay? So itu fungsi dakwah kita kan. Dakwah kita ni nak menyedarkan orang kepada neraca, kepada pertimbangan hidup dia. Dan dia akan ubahlah kehidupan dia. Jom kita tengok ada beberapa erti hidup yang salah dalam Al-Quran. Contoh ayat surah Muhammad ayat 12 ni. وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ. Dah pergi pada next page. وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ. Sebelum tu lagi biologi. Okay. So ni Muhammad 12. Terjemahan tak ada. Kenapa? Sebab Ana tak sempat nak tulis. So antum boleh buka Al-Quran, tengok masing-masing. Ana akan baca terjemahan dia. Dan walladzina kafaru, orang-orang yang kafir, yatamatta'una, mereka itu bergembira, wa yakuluna, dan mereka memakan, kama ta'kulul an'am, sebagaimana makannya haiwan-haiwan ternakan, wan naru mathwal lahum, dan sesuailah neraka itu sebagai tempat tinggal mereka. So ada orang erti kehidupannya adalah pada unsur-unsur biologi saja. Biologi ni maksudnya apa? Benda-benda yang natural. So manusia perlu makan, perlu minum sebagai makhluk. Tak ada makhluk atas muka bumi ni yang tak makan. Wallahualam. Kalau siapa yang tahu sains mungkin boleh share lah, tapi tak naklah bincang kat situ. Poinnya adalah memang benda yang hidup dia perlukan nutrien untuk dia hidup. Haiwan ke, bakteria ke, bahkan bakteria, manusia ke, burung-burung ke, tumbuh-tumbuhan ke, memerlukan nutrien, memerlukan sesuatu untuk dia meneruskan kehidupan dia. Okay? So ini adalah benda-benda yang bersifat biologi. Wa yatamatta'una, dan dia perlulah benda-benda yang yatamatta'una kat sini sebagai tafsir sebut produk reproduktif tu. Okay? So haiwan dia perlu ada waris lah untuk meneruskan dia punya spesies. Manusia pun kita perlu berkahwin untuk meneruskan spesies kita. So adakah kehidupan kita ni berunsurkan biologi saja? Kerana disebut dalam Quran, ya ada memang dalam bentuk begitu. Memang manusia, sebahagian manusia, iaitu orang-orang yang kafaru. Dan kafaru kat sini supaya tak adalah kita rasa ayat ni ayat untuk orang kafir saja. Kafaru dalam bahasa Arab ada dua. Satu kufur dalam bentuk akidah. Kufur kepada Allah Ta'ala, tak percaya tauhid dan sebagainya, okey.
So itu adalah kufur akidah. Tapi ada kufur nombor 2 yang dinamakan kufur maksiat. Orang yang kufur dalam bentuk maksiat sendiri pun adalah kafaru juga. Orang yang melakukan maksiat adalah kufur juga, tapi dari segi maksiat tu. Bukan kufur dia masuk neraka kerana tak ada akidah semua tu. Tapi kufur dalam bentuk dia tidak mentaati Allah Ta'ala dari sudut-sudut tertentu. Yang kita namakan sebagai maksiat lah. Okay? Supaya kita tahu ayat ni bukan saja untuk orang kafir. Boleh jadi kita pun terlibat sekali dengan ayat ni. Berapa ramai antara kita yang akhirnya kehidupan ni kita mengulang-ulang je lah. Kita mencari nafkah, kemudian kita bagi family kita makan. Ini macam haiwan. Ini bukan situ ayat cercaan kepada sesiapa ataupun kepada antum sendiri. Ini ayat muhasabah. Kita pergi kerja, cari nafkah, cari duit, dan balik rumah belikan makanan untuk isteri, makanan untuk anak. Dan akhirnya kita juga satu masa nanti, terutama untuk anak-anak muda macam anak dulu lah, masa muda-muda dulu, kita fikir, oh kawan-kawan aku dah kahwin dah, so aku kena kahwin. Kenapa nak kahwin? Yalah nanti spesies kita habis lah. Tak ada keturunan. So yatamatta'una. Kita banyak memikirkan aturan hidup kita ni, flow kehidupan kita ni, pada benda-benda yang bersifat biologi. Okay? So, dan benda ni benda yang bahaya kan? Kalau tak, kita sama je lah macam haiwan yang keluar pada waktu pagi untuk mencari bekalan makanan untuk family dia, mencari kayu untuk membina rumah mereka, burung mencari ranting-ranting kecil untuk membina sarangnya. Entah-entah samalah dengan apa yang kita buat selama ni, mencari duit dan sebagainya untuk membina rumah untuk family kita. Okay? So, bukan nak cakap benda tu salah. Bahkan benda tu dituntut oleh Allah Ta'ala untuk jaga family kita. Tapi janganlah itu saja. Sebab itu akan jadi erti hidup kita ni hanya pada biologi. Dijadikan rumah itu sebagai tujuan kehidupan kita. Dijadikan makan dan minum itu sebagai tujuan kehidupan. Tapi untuk seorang Muslim, rumah ke, spesies ke, anak ke, cucu ke, itu adalah alat. Dia bukan tujuannya. Bukan tujuan kehidupan kita ni nak dapatkan anak. Tapi itu adalah alat untuk mencapai tujuan yang lain. Okay? So itu first. Next. Tengok apa lagi dah? Erti hidup pada nikmat. Okay, ini ayat daripada surah Ali Imran. Itu boleh buka Quran ayat 14. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dicantikkan, dihiaskan untuk manusia itu kecintaan kepada syahwat. Perempuannya, anak-anaknya, harta yang melimpah ruahnya, emas, perak, kuda yang tangkas, kuda yang hebat, haiwan-haiwan ternakan, dan tanam-tanaman. Itu semua adalah keindahan dan kenikmatan kehidupan dunia. Di sisi Allah itu adalah sebaik-baik tempat kembali. Okay? So itu satu benda yang problem juga. Sebab kita selalu sebut perkataan ni. Tapi apa maksudnya? Iaitu bila kita kata hidup ni kita nak capai kebahagiaan. Hidup ni kita nak gembira. Kita nak happy dalam kehidupan kita. Tapi apa maksud happy? Kalau happy itu adalah mencapai benda yang disebut dalam surah Ali Imran ni, maka kita kena jaga-jagalah. Kita kena perhatikanlah, adakah benar neraca kehidupan kita? Adakah benar erti kehidupan kita? Tapi akhirnya kita sebenarnya mencapai kenikmatan. Kenikmatan tu adalah tujuannya. Okay? Bila sebut tentang syahwat, kepada isteri, kepada perempuan, kepada anak-anak, nak seronok nak dapat anak ni, terlalu happy dapat anak, sampai kita anggap anak itu adalah erti kehidupan kita. Jangan terperangkap dengan mainan bahasa. Mungkin anda guna perkataan-perkataan yang mungkin antum memahami dengan maksud yang lain, tapi anda harap antum faham skop yang anda sebut. Anda skopkan anda punya kata-kata ni berdasarkan slide ni. So dikatakan anaknya, hartanya, rumahnya, kenderaannya, kereta, motor, MPV-nya, X70-nya, so semua disebut dalam ayat ini untuk beritahu memang manusia itu dihiaskan supaya dia melihat syahwatnya, melihat kenikmatan-kenikmatan ini. Dan memang ada orang yang telah melihat kenikmatan ini adalah benda yang nak dicapai. Sebab tu anak agak skeptik dan juga agak tak selesa bila selalu sangat melihat iklan-iklan yang yang menyentuh tentang side income lah, 10 angka, 5 angka, 6 angka, macam-macam lah, financial freedom dan sebagainya. Benda tu bagus sebenarnya. Tapi takut orang yang melihat iklan tu dengan maksud yang salah. Dengan takut iklan tu memberikan impact yang salah kepada orang yang membaca. Okay?
baguslah, memang sepatutnya kita ni kena selesaikan masalah kewangan kita. Memang kita kena fikirkan macam mana untuk kita pastikan kehidupan kita ni dapat sustain, ada passive income yang boleh menyenangkan kehidupan kita. Betul lah, baguslah. Ada side income yang boleh tampung keperluan family kita. Dan saya yakin di waktu COVID ni lagilah iklan-iklan macam itu membantulah untuk kita menyelesaikan masalah kewangan kita, masalah kehidupan kita. Tapi takut dia telah berubah menjadi tujuan. Kerana dalam ayat ini mengatakan, akhirnya orang melihat syahwat, melihat kenikmatan itu sebagai tujuan hidup dia. Which is salah lah. Bahkan para anbiya sendiri pun adalah satu segmen makhluk Allah Ta'ala yang paling banyak sekali ditimpakan pada aksaran nasa betilaan al-anbiya, kan dalam hadis menyebut manusia manusia yang paling banyak sekali ditimpakan ujian, ditimpakan bala adalah para anbiya. Kita tengok Nabi kita sendirilah, daripada dia kecil yang membesar macam mana, kan, family yang sangat dhaif, kemudian pekerjaannya apa, kemudian anaknya seorang demi seorang meninggal dunia, kemudian terpaksa tinggalkan Mekah, tinggalkan tanah air sehelai sepinggang, yang dia tak ada kenderaan pun, Abu Bakar yang bagi pada dia kenderaan, kemudian dia meninggalkan dunia pun tanpa ada kenikmatan. Ketika Allah beri pilihan di akhir hayat Nabi SAW, sama ada kamu nak stay atas muka bumi ni, kamu diberi nikmat-nikmat dunia ni, dan kemudian kamu masuk syurga, ataupun kamu mati sekarang dan kamu masuk syurga. Dalam satu hadis, Nabi dengan seorang sahabat ziarah makam Baqi' itu, dan Nabi sebut pada para sahabat tu, Allah telah beri pilihan kepada aku, nak stay di dunia, menikmati dunia dan akhirnya menuju syurga Allah Ta'ala, ataupun aku mati sekarang tapi aku tetap menuju syurga Allah Ta'ala. Maksudnya dua-dua pilihan ni ke syurga Allah Ta'ala juga. Bezanya pilihan pertama tu dapat nikmat, pilihan kedua tu mati sekarang. So Nabi cakap kepada sahabat tu cakap kepada Nabi, pilihlah yang pertama. Sebab sahabat tu tahu, sahabat telah melihat Nabi SAW dalam suasana yang sangat dhaif sepanjang hayat Nabi. Maka disebabkan banyak sangat pengorbanan Nabi, sahabat tu cakap, pilihlah yang pertama. Tapi Nabi cakap, tidak, aku telah pilih pun sebenarnya, dan aku telah pilih pilihan yang kedua. So kalaulah kita kata hidup kita ni tujuannya adalah nikmat, sedangkan para anbiya tidak menikmati pun dunia ni. Dunia ni bukan satu nikmat untuk mereka. Supaya kita tahu, kalaulah kita letak nikmat tu adalah tujuan hidup kita, bila kita tidak mencapai kekayaan, bila kita tidak mencapai anak yang ramai macam tu, anak tu nikmat juga, kan, ataupun kita tidak dapat membeli kenderaan yang kita nak, benda tu tidak akan menghampakan kita, sebab itu bukan tujuan. Itu bukan tujuan kehidupan kita. Itu adalah tools ataupun alat. Ya, kita akan sedih lah bila tak dapat duit. Tapi bila kita kenang erti hidup ni bukan pada itu, maka kita akan kembali reda kita punya kerisauan dan keresahan. Next. Okey. Dan ada yang lebih dahsyat lagi. Kita dah kata yang pertama biologi, yang kedua nikmat, yang ketiga adalah buat jahat. So ada orang hidupnya memang untuk buat jahat. Minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yashhadullahu ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl wallahu la yuhibbul fasad. Ambil perenggan kedua tu lah, 2 atau 5 tu je. Dan mereka ini ketika mereka berpaling daripada kamu dan mereka berjalan atas muka bumi, liyufsida fiha. Bila dia jalan atas muka bumi ni, dia akan merosakkan bumi itu, wa yuhlikal harth wan nasl. Dia akan memusnahkan tanam-tanaman dan juga keturunan. Wallahu la yuhibbul fasad. Allah tidak menyukai kefasadan. So ada orang memang kerjanya atas muka bumi ni, dia menyebarkan kefasadan. Dia menyebarkan perkara-perkara yang fasid, menyebarkan kerosakan. Dan harth dan nasl tu satu simbolisme yang sangat best. Harth maksudnya tanam-tanaman, nasl maksudnya keturunan. So dia simbolik kepada, bila sebut pasal tanaman ni apa, benda-benda yang bersifat material. Nasl ni maksudnya apa? Keturunan, benda-benda yang bersifat apa nak guna perkataan sebenarnya, assets lah, assets. Bila sebut pasal keturunan ni, mereka lah yang akan teruskan kita punya pergerakan, mereka lah yang akan teruskan kita punya harapan kita. So mereka ni memusnahkan kefahaman orang, memusnahkan keimanan orang, mereka ni memusnahkan harta benda orang, mereka ni mencuri, mereka ini buat kejahatan rogol ke apa lagi benda-benda yang bersifat semasa, mereka ni scam orang ke. Memang ada orang erti hidupnya pada benda-benda begitu.
dan dia mencapai nikmat dengan buat benda begitu. Dan orang inilah yang taraf ni macam taraf syaitan lah. Yang syaitan ini tugasnya nak menyesatkan semua anak Adam. Okay. So ini adalah satu benda yang sangat ekstrim. Akhirnya erti kehidupan tu menuju kepada buat jahat. Okay, last. Next. Tentang erti hidup dia. Kita masih dalam kerangka erti hidup. Next, harap moderator. Okay, dia kena menghadap slide je. Moderator ada lagi tak? Next. Mas. Takut Mas tidak ada dengan kita ni. Okay. Erti hidup orang beriman. So di sinilah kita letakkan boundary, letakkan satu line yang membezakan antara kita dengan golongan-golongan yang telah disebutkan awal tadi. Ini semua yang disebutkan dalam risalah ni. Sebab tu anak rasa parts ni anak sangat suka dengan ila syai'in nadunas. Okay, sebab dia bersifat fikrah dan direct lah kita boleh faham secara terus. So kita nak pastikan orang beriman berbeza pertimbangan kehidupannya dengan orang-orang yang beriman, maybe beriman juga, ataupun orang yang tak beriman, tapi erti kehidupannya telah berbeza, telah lari daripada apa yang Allah SWT. Okay? So apakah ayat itu yang kita baca? A'udzubillahi Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Okay, itu ayat pertama, 77. Wahai orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, beribadahlah kepada Tuhan kamu, waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Dan buatlah baik, mudah-mudahan kamu berjaya. Wajahidu fillahi haqqa jihadihi wajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Dan berjihadlah di jalan Allah sebenar-benar jihad. Dia telah memilih kamu dan dia tidak menjadikan agama ini susah bagi kamu. Millata abikum Ibrahim, keturunan kamu itu Ibrahim. Wa sammakumul muslimina min qabl. Kamu dinamakan muslim sebelum ini. Wa fi hadza liyakuna ar-rasulu syahidan 'alaikum. Rasul adalah saksi kepada kamu. Watakunu syuhada 'alan nas, dan kamu pula akan menjadi saksi kepada sekalian manusia. Fa aqimus salata wa atuz zakata wa atasimu billahi huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Okay. Ayat ni ayat yang sangat powerful. Selalu kita sentuh tentang tujuan hidup, kita biasa rujuk surah Zariyat dengan surah Al-Baqarah, kan? Okay. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ataupun nama tu ayat satu lagi tu. Allahu Akbar. Ni dah lama tak bagi orang lupa lah ayat pasal ibadah tu, kan. So manusia ni tujuan hidup ni biasa kita sentuh tentang abid dengan khalifah. Biasa kita sentuh dua ayat tu lah. Tapi dalam risalah ini Al-Banna telah memilih ayat ni. Dan rasa ayat ni quite strong, sangat kuat, yang terus dia meletakkan konsep. Dan anak akan terus next slide untuk kita memahami apa yang dimaksudkan oleh ayat ni. Okay, yang diagram tadi. So anak cuba create satu diagram untuk kita faham. Ayat 77 bagi tahu, wahai orang yang beriman, rukuk, sujud, beribadah kepada Tuhan. Dan buatlah kebaikan supaya kamu berjaya. So basically ini adalah mainstream Muslim. So Muslim biasanya akan berpegang kepada benda ni. Hidup dia untuk jadi orang baik, hidup dia untuk beribadah. Betul So itu yang kalau dalam gambar ni dia ada bulatan tu, kan ada line tengah, ada buat line tengah. So gambarkanlah yang hijau ni adalah kita, Muslim. Seorang Muslim, biasanya seorang Muslim, anda tak tahulah kalau ada seorang Muslim yang dia kata, aku ni Muslim tapi Tuhan ajar aku buat jahat. Anda tak pernah jumpa orang macam tu, dan tidak ada rekod yang anda kenal, yang anda tahu, anda baca kat mana-mana yang orang Muslim macam tu. Biasanya seorang tu kalau dia mengaku seorang Muslim yang menyerah diri kepada Allah Ta'ala, so dia mesti, basic sekali dia mesti kena jaga solat, tak boleh tak solat, dia kena pakai tudung, kena tutup aurat. Biasanya macam itulah. Basically Muslim, dia mesti percaya dia kena beribadah kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, Muslim dia mesti fikir dia kena jadi orang baik. Kalau mencarut sikit je, mana boleh mencarut. So kita ada satu norma, seorang Muslim, dia kena jadi orang baik. Itulah ayat 77. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. So itu adalah ayat 77. Okay? Tapi tengok ayat 78, sambung satu lagi sudut kehidupan kita yang kita telah terabaikan, dan itu adalah separuh daripada kehidupan kita. Wajahidu fillahi haqqa jihadi. Jihad. Okay? Kita bukan semata-mata nak menjadi seorang hamba Allah yang baik. Bukan sekadar menjadi orang yang baik saja dengan orang, akhlaknya baik apa. Kita kena berjihad. Jihad dengan maksud apa? Dengan memastikan kebaikan yang kita terima daripada agama ni disampaikan kepada orang-orang di luar sana. Kita kena memastikan
kebaikan yang kita terima daripada agama, daripada kepercayaan kita ni, yang membentuk peribadi kita, kita yakin kita perlu berjihad untuk memperbaiki semua peribadi kat luar sana. Dengan membaiki peribadi-peribadi di luar sana, membentuk satu masyarakat yang baik pula, yang akan membentuk negara yang baik pula, yang akan membentuk antarabangsa global yang baik pula. So kita tahu akhirnya kita perlu berjihad untuk menjadikan benda tu realiti. Kebaikan, perubahan ni dia tidak akan berlaku kalau kita semua jadi orang baik je. Orang takkan terkesan secara indirectly itu. Maksudnya asasnya kita tidak akan automatik berubah bila nampak orang baik. Walaupun dia boleh jadi ada orang terkesan. Misalnya orang tengok habit dia kan, tengok baik je suka bantu orang. So bila kita tengok orang baik ni, kita nampak orang soleh ke apa, orang tu cara percakapan dia sangat humble, kita boleh terkesan dengan dia. Kita nampak dia solat sangat bagus, kita boleh terkesan. Tapi kalau tidak ada orang yang berjihad, tidak ada orang yang keluar daripada rumahnya, pergi jumpa orang lain, cari orang lain yang memerlukan kefahaman, yang memerlukan motivasi, beritahu kepada dia, ajar kepada dia apa itu agama ini, apa itu Islam, maka orang itu barulah akan berubah. Dengan adanya orang-orang yang keluar daripada rumah ni, berjihad. Jihad dengan maksud itulah, dengan mengislah, dengan buat kebaikan. Dan topik ini kita jumpa lebih tepat dalam tajuk Syahadatul Haq. Sebab tu nak keluarkan ada syahadah yang alias syahadah qauliyah tu. Antum tak payah peningan tu dulu. Antum pergi cari buku Syahadatul Haq boleh baca. Tapi yang penting, konsep kehidupan seorang Muslim dia kena ada 3 poin. Dia ada 2 sudut yang dia kena perhatikan. Dia tak boleh semata-mata baik. Dia kena berjihad. Dia kena fikir macam mana untuk mengubah masyarakat, mengubah kawan-kawan dia, mengubah negara. Itulah jihad. So inilah sepatutnya erti hidup seorang yang mukmin. Betul, dia perlu cari rumah, dia perlu ada kenderaan, dia perlu ada anak. Itu adalah benda-benda mungkin bersifat biologi, bersifat kenikmatan. Tapi akhirnya semua benda itu adalah tools, adalah alat. Dia bukan tujuannya. Antum boleh lihat banyak model dalam kalangan sahabat. Misalnya siapa? Antum boleh tengok Allahu Akbar. Abdul Rahman bin Auf, Uthman bin Affan yang kaya raya. Tapi antum rasa macam mana dia mati? Macam mana mereka tu mati? Akhir ayat tu macam mana? Adakah dia menikmati kekayaan dia? Adakah rumah dia berbeza dengan rumah para sahabat? Adakah pakaiannya mewah berbanding pakaian sahabat lain? Tak. Dia begitu saja. Tapi kekayaan yang dia ada, dia beri kepada agama ni. So, kekayaan yang dia ada tu jadi tools, jadi alat. Dia bukan means, dia bukan tujuan dia. Bagus kita kejar financial freedom ke apa, tapi jangan lupalah, akhirnya, kita nak full timer kepada dakwah ni. Ramai orang sebut tentang financial freedom. Minta maaf kalau nak gunakan perkataan yang tak faham. Orang sebut tentang financial freedom. Maksudnya, passive income kita dah mengatasi kita punya expenditure. Keperluan hidup kita ni dah di-cover oleh income secara pasif tu. So, orang selalu campaign kan untuk financial freedom dan sebagainya lah. Baguslah benda tu, bagus. Cumanya takut kita ni dalam kepala kita, selepas kita financial freedom, kita dah capai, kita dah tak perlu bekerja apa, tak perlu cari duit. Lega lah lepas ni aku boleh jalan-jalan. Lega lah lepas ni aku boleh lepak kat rumah, makan, boleh tengok wayang dengan family. Bagus, cuma janganlah jadikan tu tujuan. Sebab itu bukan tujuan kita financial freedom. Tujuan kita bukan financial freedom. Dan bukan itu juga tujuan kita mencapai financial freedom tu. Tujuannya adalah untuk jihad, untuk ibadah, untuk jadi orang baik. So itu point dia. Kalau tak, apa fungsi kamu jadi kaya kalau kamu tak mencapai tujuan-tujuan ni? Nak rasa ada soalan lepas ni? Next, quiz. Betul tak?